Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita akan melihat ya beberapa perkara yang berkaitan dengan hukum hakam, ya yang berkaitan dengan pengambilan anak angkat, terutamanya ya anak angkat Nabi yang kita kenal sebagai Zaid bin Harisah, ya yang merupakan anak angkat Nabi setelah daripada Khadijah kita panggil ya menghadiahkannya kepada Nabi. Jadi ketika Khadijah berkahwin dengan Nabi, Khadijah telah menghadiahi Nabi dengan seorang hamba sahaya, ya, seorang abdan mamlukan, ya, hamba yang dimiliki, yang dibeli di pasar hamba oleh Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam adalah anak saudara Khadijah. Dia kerana bapa kepada Hakim, yakni Hizam bin Khuwailid adalah adik-beradik, ya, Khadijah. Jadi Hakim, ya, ketika beliau membeli Zaid bin Harisah, beliau telah ya melihat suatu kebaikan pada Zaid, ya. Maknanya dari segi akhlaknya, dari segi cara bercakap, ya, cara dia bermuamalah dengan orang lain, memang nampak budak ni budak baik, ya. Dan kita tahu Zaid bin Harisah asalnya bukan seorang hamba. Beliau adalah anak seorang pemimpin kabilah, ya, di padang pasir, dan ketika berlaku pertelingkahan antara kabilah ayahnya dengan kabilah yang lain, Zaid bin Harisah telah ditangkap dan dijual di pasar hamba. Sehinggalah ditemui oleh Hakim bin Hizam, ya, dibelinya Zaid bin Harisah ni, kemudian dihadiahkan Zaid kepada mak saudaranya Khadijah binti Khuwailid. Ketika Khadijah berkahwin dengan Nabi pada usia Nabi 25 tahun, ya, Khadijah telah menghadiahkan Zaid bin Harisah, ya, kepada Nabi dengan harapan beliau boleh membantu kerja-kerja Nabi, ya, yang berkaitan dengan apa sajalah, ya, keperluan harian Nabi. Tetapi kita tahu, ya, apa yang berlaku ialah Nabi tidak memerlukan seorang hamba. Nabi tidak memperhambakan manusia. Ya, jadi Nabi telah membebaskan Zaid bin Harisah, maka Zaid pun, ya, kita kenal sebagai Maula Rasulullah. Malah diambil sebagai anak angkat oleh Nabi, ya. Kerana Zaid ketika mana ayahnya datang, ayahnya mendapat berita bahawasanya Zaid berada di Mekah dan berada di bawah penjagaan Nabi, ya. Ayahnya minta izin daripada Nabi supaya melepaskan Zaid, ya. Dan Nabi kata memang Zaid merdeka, ya. Beliau tidak lagi menjadi seorang hamba dan beliau telah dimerdekakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Zaid telah membuat pilihan yang tepat. Dia tidak mengikut ayahnya kembali ke kampung mereka, tetapi tetap, ya, kekal memilih untuk bersama dengan Nabi, sehinggalah, ya, Nabi Zaid dipanggil oleh masyarakat sebagai Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Pada ketika itu belum lagi turun, ya, ayat Al-Quran yang melarang membinkan, ya, seorang seorang anak angkat kepada bapa angkat. Okey. Kita mula dengan membaca muka surat 226, ya, suratul Ahzab ayat 40. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Jadi tuan-tuan yang ada kitab Sirah Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin karangan Syekh Muhammad Khudari Beg, ya, seorang alim daripada Mesir, seorang hakim Mahkamah Tinggi Syariah Mesir, dan beliau kita panggil, ya, menulis kitab ni dan menulis beberapa kitab sirah yang lain, ya. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam suratul Ahzab, tuan-tuan yang tak ada kitab boleh tengok suratul Ahzab, surah yang ke-33 ayat 40. Makana Muhammadun, tidaklah Muhammad itu aba ahadin, ya. Bukanlah Muhammad itu seorang bapa kepada mana-mana rijalikum, mana-mana orang dewasa di kalangan kamu, ya. Jadi kalau ayat ni sebut makana Muhammadun aba ahadin min abnaikum, betul lah, sebab Nabi ada 3 anak lelaki. Ya, Nabi ada anak sulung lelaki Nabi Al-Qasim, ya, anak dengan Khadijah. Nabi ada Abdullah At-Tahir ataupun Abdullah At-Tayyib, ya, 2 anak lelaki daripada Khadijah. Perkahwinan Nabi ada 6 dengan Khadijah, 4 perempuan, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, lelaki 2, ya, Al-Qasim dan juga At-Tayyib, ya, Abdullah At-Tayyib ataupun Abdullah At-Tahir. Dan kita tahu, ya, bahawasanya Nabi juga ada seorang lagi anak lelaki, ya,
daripada hamba sahaya baginda, ya, yakni Maria Al-Qibtiyah, hadiah, ya, daripada Muqawqis, ya, raja Mesir yang berpusat di Iskandaria, Alexandria, ya, dan Nabi miliki dia sebagai seorang hamba dan beliau diperlakukan, ya, seperti seorang isteri juga, ya, tanpa perkahwinan, kerana inilah hukum Islam. Dan ya, beliau mengandung dan melahirkan anak nama Ibrahim, tapi Ibrahim juga meninggal sebelum cukup usianya 2 tahun. Jadi Nabi ada abna, ya, tetapi Nabi tidak ada rijal, ya. Maknanya anak-anak ni meninggal ketika masih apa ni, kanak-kanak, ya. Belum pun sampai usia usia apa kita panggil usia fata, ya. Jadi kalau di bawah umur apa ni, belum akil balik, kita panggil waladun, ya, ataupun ghulamun. Tapi kalau sudah sampai ke usia remaja, ya, kita panggil dia apa, fata, ya. Kalau jamaknya ialah fityatun. Ya, fityatun. Seperti mana dalam suratul Kahfi Allah sebut innahum fityatun. Sesungguhnya mereka ini yang tidur dalam gua itu adalah fityatun, para pemuda. Amanu bi rabbihim, mereka beriman kepada Tuhan mereka. Ya, wazidnahum huda, ya, kami tambah apa ni, hidayah pada diri mereka, ya. Jadi apa ni, ayat ni menafikan Nabi ada anak lelaki yang hidup sampai besar. Jadi kalau orang tanya kita, inilah ya dalilnya. Nabi tidak ada anak-anak yang membesar menjadi rijal, tidak ada. Tapi Nabi ada abna, ya, anak-anak yang meninggal ketika kecil. Walakin, ya, akan tetapi Nabi ini walaupun tidak ada anak sampai besar lelaki, ya, akan tetapi Nabi ini sebenarnya adalah Rasulullah, adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian wa khataman nabiyyin, khatam, wa khataman nabiyyin, dan Nabi adalah penutup penyudah, ya. Sebab itu Nabi membawa final revelation, Nabi bawa wahyu terakhir, ya. Dan yang bawa wahyu terakhir adalah Nabi dan Rasul terakhir, ya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, ya, maka tidak ada lagi nabi, la nabi ya ba'di, ya, la nabi ya ba'da Muhammadin, tidak ada lagi nabi ataupun rasul selepas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah khataman nabiyyin, khatamal mursalin. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha tahu, Maha alim, bikulli syai'in, ya, akan segala sesuatu Allah Maha tahu. Ini seperti mana disebut dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Semenjak hari tersebut, semenjak turunnya ayat ni, tuan-tuan, ya, Zaid tidak lagi dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Walaupun asalnya orang panggil Zaid bin Muhammad. Sebab orang dulu, mana-mana anak angkat, ya, dibin kepada ayah angkat. Ya, sebab tu kita ada sahabat, ya, yang bernama, siapa kita panggil? Yang apa, apa kita panggil, dibinkan, ya, kepada bapaknya, ya, bapa angkatnya, ya, ataupun orang yang ambil dia sebagai, yang beli dia daripada pasar hamba, atau ambil dia sebagai pekerja ke apa, kemudian jatuh hati dengan anak tu, dia ambil budak tadi sebagai anak angkat dia, ya. Jadi ada, ya, beberapa orang sahabat Nabi lah, ya, yang mungkin kita dah sebut sebelum ni, ya, tidak kita detailkan pada hari ni, cukup kita sebut Zaid bin Harisah saja. Macam Ali memang anak angkat Nabi, ya, tetapi macam tadilah, ya, Ali merupakan anak apa kita panggil, anak bapa saudara Nabi. Ali itu adalah sepupu Nabi. Beliau anak angkat juga, ya, tetapi tak peliklah, ya, kerana beliau anak angkat tu bukan datang daripada orang luar, daripada keluarga sendiri, daripada Bani Hashim. Tapi kalau macam Zaid bin Harisah memang daripada orang luar. Maknanya dia bukan orang Arab Quraisy, bukan daripada mana-mana kabilah Quraisy, bukan, ya. Jadi tidak lagi dipanggil Zaid bin Harisah, tak panggil lagi, ya. Jadi antara sahabat Nabi Miqdad, ya, apa ni, Miqdad bin Al-Aswad atau Miqdad bin Amru, ya, terkenal dengan Miqdad bin Al-Aswad sebab dikatakan Al-Aswad lah yang telah mengambil Miqdad sebagai anak angkat. Tapi nama sebenarnya Miqdad bin Amru, ya, Miqdad bin Amar lah, ya, kalau kita baca betul Miqdad bin Amrin ataupun Miqdad bin Amar, ya, sebab Amru ada waw di hujung. Tapi kalau dia datang sebagai mudhafun ilaih, sebagai second noun, ya, kita tak boleh panggil Ibnu Amru, tak boleh. Ibnu Amrin ataupun Ibnu Amar saja. Ya, itu kaedah membaca apa ni, lafaz ataupun nama Amru, ya, secara apa, dengan tata bahasa yang betul. Jadi sebagai ganti kepada nama yang sebelum ini, yakni Zaid bin Muhammad. Penukaran nama tersebut menyebabkan namanya disebut dalam Quran, ya, yang dibaca sepanjang masa. Jadi antara sahabat Nabi yang namanya disebut dalam Quran adalah Zaid, ya, bukan Abu Bakar, bukan Umar. Walaupun kedudukan Abu Bakar lah yang paling tinggi kita kata, ya, tetapi nama Abu Bakar tak ada dalam Quran, ataupun namanya Abdullah tak ada dalam Quran. Umar pun tak ada, apa ni, Osman, Ali pun tak ada.
Abdul Rahman, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, kemudian apa ni Az-Zubair bin Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, nombor 9, nombor 10 Sa'id bin Zaid, semua tak ada tuan-tuan. Ya, yang ada adalah Zaid saja, istimewa Zaid ni, ya, sebab ada kisahnya. Sebahagian sejarawan, ya, dan apa ni orang yang ada tujuan yang rendah, ya, maknanya mereka ada hidden agenda, ya, mengatakan mengenai kisah ini perkara yang tidak diperkatakan kecuali oleh mereka yang hilang kematangan dan tidak memahami hakikat yang sebenarnya, ya. Mereka menyebut bahawa pada suatu hari Rasulullah menziarahi Zaid. Ada cerita yang dibuat-buat. Ini made up stories, ya, untuk menambahkan cita rasa, ya, untuk filem, untuk drama mungkin, ya, tapi untuk cerita Nabi SAW tidak, tuan-tuan, ya. Jadi kata mereka pada suatu hari Nabi datang ziarah, ya. Melihat isterinya, yakni isteri Zaid, ya, Zainab binti Jahash, yang juga merupakan sepupu Nabi, yang memang ada perasaan, ya, terhadap baginda Nabi, ya. Sebab apa ni, ibu kepada Zainab binti Jahash, yakni Umaymah binti Abdul Muttalib, adalah ibu saudara Nabi, ibu saudara kandung. Umaymah, ya, ataupun apa kita panggil, ibu pada Zaid, ibu kepada Zainab binti Jahash tadi, Umaymah binti Abdul Muttalib, itu dia adik-beradik kandung dengan Abdullah bin Abdul Muttalib, bapa Nabi. Ya, sebab tu Nabi rapat dengan ibu saudaranya Umaymah. Ya, dan sudah tentu Nabi juga rapat dengan adik-adik sepupunya. Ya, termasuklah Abdullah bin Jahash, ya, Ubaidillah bin Jahash yang dulu masuk Islam, ya. Kemudian apa ni Zainab dan juga salah seorang adik-beradik perempuannya, ya, yang kita panggil sebagai Hamnah binti Jahash, ya, yang nanti dijatuhkan hukuman apa ni sebatan, ya, kerana melakukan qazaf, ya, menuduh Aisyah mempunyai hubungan sulit dengan apa ni Safwan bin Mu'attal, ya, itu dalam peristiwa tahun yang kelima Hijrah, ya, peristiwa perangan Bani Mustalik kita dah baca dulu, ya. Jadi sudah tentu, ya, bila kita sebut tentang apa? Tentang apa ni cerita Aisyah, ada cerita Hamnah binti Jahash yang merupakan apa ni adik-beradik perempuan kepada Zainab binti Jahash, isteri Nabi lah. Jadi Zainab dikatakan pada masa itu, ya, apa ni secara tidak sengaja, ya, dia berada di apa di luar rumah, ya, dan berlaku tiupan angin, ya. Maka terdedahlah penutup mukanya, ya. Seolah-olah macam Nabi tak pernah tengok dia, ya. Sedangkan kita tahu, ya, di peringkat awal lagi sejak di Mekah, ya, Nabi, ya, memang memang apa rapat dengan adik-beradik apa ni apa adik-beradik sepupunya lah. Sebab mak kepada Zainab binti Jahash, Umaymah binti Abdul Muttalib, adalah ibu saudara Nabi. Mana Nabi sudah biasa dan sudah mengenali Zainab ni. Ya, mana kalau Zainab ni seorang perempuan yang cantik, yang ada paras rupa, dah tentu Nabi sudah mengenali dia. Tidak perlu lagi ditambah tokok cerita bahawasanya berlaku tiupan angin, ya, terbuka apa ni penutup mukanya, ya. Ini cerita Madinah lah. Dengan itu Rasulullah, ya, jatuh cinta kepadanya. Ya, apabila Zaid datang, baginda menceritakan rasa hatinya. Zaid berpendapat bahawa di antara kewajipannya ialah menceraikan isterinya. Seolah-olah, ya, cerita ni ada. Ya. Dengan itu, beliau pergi berjumpa Rasulullah dan mengatakan keazamannya. Rasulullah melarangnya sehinggalah akhir kisah. Ini ada dalam, ya, sebahagian kisah apa ni apa kita panggil, ya, kisah yang dikarang, ya, oleh setengah apa ni penulis sejarah, ya. Di antara perkara yang membuktikan pembohongan kisah ni, yang adalah kazib sebenarnya. Ya, ini adalah pembohongan. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan. Sesiapa yang berdusta atas nama aku, Nabi kata. Nabi tak buat, Nabi tak cerita, dia claim, dia kata Nabi buat, Nabi cerita. Ya, muta'ammidan secara sengaja. Falyatabawa, maka hendaklah dia sediakan maq'adahu, tempat tinggalnya, ya, di dalam neraka. Ya, maq'adahu minan nar. Ya, man kadzaba alayya muta'ammidan. Mana orang yang tipu sekali pun cukuplah. Ya, atas nama Nabi. Nabi tak cakap, dia cakap. Nabi kata lain, dia cakap lain. Ya. Nabi kata yang apa kita panggil, ya, yang Nabi suka makan. Ya, seperti mana hadis Imam At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, riwayat daripada Anas bin Malik, ya, dia melihat Nabi suka makan labu air. Ya, yang kita panggil sebagai apa? Labu air lah, ya. Labu air ni mana labu yang digunakan untuk buat sayur. Ya, dimasak dalam makanan, ya. Tetapi, ya, yang disebut oleh sebahagian ustaz-ustaz kita, ya, cerita tentang apa, tuan-tuan? Cerita tentang labu pumpkin tu, labu kuning bukan. Walaupun labu kuning nak makan-makan lah, ya. Tetapi kena bezalah, ya, di antara labu air dengan labu pumpkin tu, ya. Jadi apa? Jadi ada perbezaan, ya. Jadi kalau nak kutip apa yang disebut oleh
Anas bin Malik, ya, itu merujuk kepada labu air, ya. Jadi labu air bukannya labu kuning tu. Jadi jangan diwar-warkan, ya, Nabi suka makan labu kuning, ya. Sedangkan nak makan labu kuning tak ada masalah, ya. Tapi macam tadilah, ya. Jadi apa kita panggil, ya, dia punya cerita, tuan-tuan, ya. Yang nanti kita akan detailkan kejap lagi, ada lagi, ya. Okey, ya. Uh, apa kita panggil, ya, dia punya dia punya asal tadi, ya. Jadi ada sharing di situ, tuan-tuan, ya, dan kejap lagi kita akan tengoklah, ya, pendetailan tu. Jadi kalau boleh kalau boleh disebut surah berapa, nanti mungkin sebahagian kita panggil, ya, kita punya jamaah boleh tengoklah surah apa, ayat berapa, ya. Terima kasih atas sharing tu. Jadi Zaid seolah-olah, ya, melihat perkara ini satu kewajipan pula, ya, kerana Nabi ada perasaan, ada rasa cinta kepada Zainab binti Jahash yang juga merupakan sepupu baginda, ya. Maka dipikirkan oleh Zaid untuk diceraikan. Jadi bagaimana kita nak kata, nak buktikan pembohongan kisah ini, ya? Inilah cerita perempuan Arab ketika itu tidak mengenali penutup muka. Mana mereka tidak menggunakan cadur, ya, ataupun tidak menggunakan, kita panggil niqab, ya. Tak pakai niqab lagi. Zainab pula adalah anak perempuan kepada ibu saudara Nabi, kita dah sebut tadi, Zainab binti Jahash, maknya Umaymah, ya, binti Abdul Muttalib. Beliau antara perempuan yang telah lama memeluk Islam ketika baginda masih di Mekah lagi. Bagaimana boleh dikatakan Nabi tidak pernah melihatnya? Satu bohong dah. Dia sedangkan, ya, usia keislamannya sudah menjangkau 10 tahun. Ya, jadi maknanya sejak di Mekah lagi dia telah masuk Islam, lebih daripada 10 tahun dah. Dan beliau adalah sepupu baginda. Adakah baginda hanya melihatnya secara tidak sengaja ketika angin membuka penutup muka, sedangkan Rasulullah adalah orang yang mengahwinkannya dengan Zaid, ya. Jadi Nabi yang mengahwinkan, sebab Nabi sudah kenal siapakah Zainab tersebut, ya. Sekiranya Rasulullah mencintainya, nescaya baginda akan mengahwininya dan tidak ada penghalang, ya, yang menghalangnya daripada berbuat demikian. Siapakah di antara kita yang dapat menggambarkan bahawa Nabi yang berkata kepada kaumnya bahawa baginda diutus oleh Allah membacakan kepada mereka pagi dan petang arahan Allah, ya, yang bermaksud janganlah kamu menunjukkan pandanganmu kepada nikmat kesenangan yang kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Ya, dalam suratul Hijr ada, ya. Dan firman Allah yang bermaksud, dan janganlah engkau menunjukkan pandangan kedua matamu dengan keinginan kepada apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan daripada mereka untuk dinikmati, ya, yang merupakan keindahan kehidupan dunia, termasuk isteri lah, ya. Jadi maknanya, ya, kita dilarang, ya, untuk melihat sesuatu yang bukan hak kita. Kalau terpandang tu cerita lain, ya, tapi sengaja, ya, purposely buat dengan niat, ya, tu sudah tentu tidak dibenarkan, melainkan ada keperluan ketika berjual beli bermuamalat, ya. Dalam peperiksaan, dewan peperiksaan, kita tahu orang perempuan yang bernikab pun kena buka nikab, sebab dah letak dia punya IC, ya, di sebelah meja tu, ya. Nanti ada pengawas peperiksaan akan memastikan, ya, orang yang mengambil peperiksaan tu sama dengan kad menalan yang dibawanya. Sebab banyak berlaku di Universiti Melaya pun pernah berlaku, ya, dalam satu exam, ya, yang datang, ya, kononnya pakai purdah, ya, pakai niqab, kononnya budak perempuan, ya, rupanya abangnya yang datang ambil peperiksaan. Abangnya, ya, sebab adiknya tak bersedia untuk menghadapi paper tersebut, abangnya yang datang untuk menjawab, ya, dan tertangkap. Jadi untuk mengelakkan perkara tersebut, yang pakai niqab kena buka niqab dia. Ya, paling kurang kalau masa masa kita kata pandemik ni, ya, mana kena buka sekejap tengok muka sama tak dengan kita panggil dengan kad penalan, tutup boleh lah, ya. Begitu juga di immigration contoh, ya, di kita panggil tempat pemeriksaan, ya, dengan custom dan sebagainya, mesti, ya, dipastikan bahawasanya inilah orang yang membawa barang tersebut, ya, inilah penumpang yang dimaksudkan, ya, seperti mana nama yang tertera di tiket tu. Mana tak boleh saja-saja, tak boleh, ada keperluan, tidak jadi masalah. Selepas itu baginda memasuki rumah salah seorang pengikutnya, melihat isterinya secara tidak sengaja dan kemudian jatuh hati. Dah tentulah ini bukan baginda Nabi SAW, tuan-tuan, ya. Jadi maknanya kita kena tolak cerita ni. Perkara ini adalah, ya, serius yang dapat dirasai oleh hati kita. Sekiranya perkara seumpama ini berlaku kepada mereka yang rendah kedudukannya, nescaya ia cukup memalukan. Bagaimana sekiranya ia dilakukan oleh orang yang disepakati oleh semua ahli sejarah bahawa dia adalah manusia yang paling berakhlak? Takkanlah, ya, kita kata sampai peringkat begitu, ya,
hal yang berlaku pada baginda. Paling menjauhi perkara yang rendah martabatnya dan paling paling cerdik sehingga Allah memujinya di dalam firman-Nya. Sesungguhnya benar-benar kamu seorang yang berakhlak agung. Ya, jadi maknanya kita nak bagi tahu ya bahawasanya nabi yang berakhlak agung. Ya, nabi berada di kedudukan akhlak yang paling tinggi. Ya, innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya nabi ini berada pada kedudukan akhlak yang paling tinggi. Tidak syak lagi perkara yang diada-adakan ini mempunyai kaitan dengan peristiwa Gharanik. Cerita Gharanik pun sama juga tuan-tuan. Ya, kononnya orang Mekah ni masuk Islam. Jadi orang orang apa kita panggil ya, orang orang Islam ya yang berada di negeri Ethiopia yang sudah berhijrah balik ya kerana ya kononnya dapat tahu berita orang Mekah semua dah masuk Islam. Rupa-rupanya bukan ya. Jadi ia direka oleh musuh Islam untuk mencapai matlamat mereka ya. Ada juga yang kata cerita Nabi telah melantik ya Sayyidina Ali apa ni bin Abi Talib ya sebagai pengganti baginda ya. Sedangkan kita tahu ketika mana Nabi sakit ya ada 19 waktu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan tanggungjawab ya menjadi imam solat 19 waktu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Umar ya menggantikan salah satu ya daripada waktu solat, Nabi bertanya kepada Aisyah ya aina Abu Bakrin ya aina Abu Bakrin, mana Abu Bakar, mana bapa ya. Aisyah kata bapa tak ada kebetulan ya. Kita tahu Nabi tinggal di pinggir apa ni bandar Madinah kerana Nabi ada apa ni Abu Bakar tinggal di pinggir bandar Madinah sebab Abu Bakar berkahwin dengan anak Kharijah ya anak Kharijah ya Kharijah bin Zaid kan. Jadi apa ni apa kita panggil Kharijah ni dia apa kita panggil ya beliau ada seorang anak ya namanya Habibah dan Abu Bakar berkahwin dengan Habibah. Asal-asalnya Kharijah ini adalah ya lelaki Madinah yang dipersaudarakan oleh Nabi dengan Abu Bakar. Ya, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Abu Bakar Muhajir dipersaudarakan dengan seorang Ansar ya seorang daripada golongan Ansar, seorang itu panggil Nasir lah ya Nasir kana nasiran minal Ansar, kahwin dengan apa ni Abu Bakar Muhajir minal Muhajirin. Jadi untuk mendekatkan lagi hubungan mereka maka ya Abu Bakar telah meminang ya anak apa ni Kharijah ya dan akhirnya apa ni berkahwinlah ya Abu Bakar dengan anaknya Habibah ya anak pada Kharijah dan dapat seorang anak, dikatakan anaknya ialah Ummu Kulsum ya salah seorang daripada anak Abu Bakar daripada perkahwinan dengan Habibah tadi. Jadi apa ni Umar yang mengimamkan solat ya sebab Umar didorong oleh beberapa sahabat pada ketika itu dan Umar menyangka itu adalah kebenaran daripada Nabi ya sedangkan tak ya. Mengapa Umar seolah-olah macam tidak disukai oleh Nabi untuk mengimamkan solat? Bukan kerana apa-apa tuan-tuan ya semata-mata hanya kerana Nabi tidak mahu berlaku kekeliruan ya daripada kalangan apa ni para sahabat nanti ketika Nabi wafat siapa yang nak dilantik menjadi imam ya kerana imam solat merupakan isyarat ya untuk mengimamkan apa ni makmum yang lebih luas yakni kepimpinan politik tuan-tuan. Jadi sebab itulah ya Nabi seolah-olah macam apa ni tak puas hati apabila Umar bukan Umar tak layak ya sudah tentu Umar paling layak selepas Abu Bakar tapi hanya kerana Nabi tidak mahu umat Islam ya keliru dua-dua boleh jadi pemimpin Abu Bakar pun boleh Umar pun boleh. Nabi nak fokus saja supaya ya para sahabat memberi perhatian kepada Abu Bakar semata-mata ya untuk dilantik menjadi apa kita panggil ya menjadi pemimpin ataupun khalifah selepas Nabi. Okey tuan-tuan ya. Jadi semua ni direka oleh musuh Islam untuk mencapai matlamat mereka. Syukur kepada Allah kerana ia bertentangan dengan dalil nakli ya. Dalil nakli maknanya dalil wahyu Quran dan hadis dan dalil akli. Ya tak munasabah Nabi tak kenal Zainab binti Jahash. Beliau adalah sepupu Nabi ya. Nabi sudah mengenali dia sejak daripada di Mekah sebelum Nabi dilantik menjadi rasul lagi. Ya, kemudian apa kita panggil? Sejak Nabi setelah Nabi menjadi rasul ada 13 tahun Nabi di Mekah ya. Jadi kemudian barulah hijrah ke Madinah. Ya, maknanya perkenalan Nabi dengan Zainab dan keluarganya Abdullah bin Jahash, Ubaidillah bin Jahash ya, semua itu adalah ya hubungan saudara, hubungan sepupu ya sejak daripada Mekah lagi tuan-tuan. Ya, Nabi sudah mengenali dia. Malah Nabi yang meminang dia untuk Zaid bin Harisah ya. Jadi apa yang dinakalkan ya oleh pengertian yang disimpulkan oleh Al-Quran dalam firman Allah
Ya, kalau kita tengok dalam surah apa ni, ya, dalam surah Al-Ahzab, ya, ayat 37, ya, muka surat yang 227, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa istaqulu lillazina an'amallahu alaihi. Ya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika mana taqulu engkau berkata lillazina an'amallahu alaihi kepada orang yang Allah Taala telah bagi nikmat kepada dia. Ya, ni orang berimanlah, orang bagi nikmat kepada dia. Ya, Allah bagi nikmat. Wa an'amta alaihi, dan orang yang engkau telah buat baik. Nikmat Allah pun dapat, ya, nikmat daripada siapa, ya, daripada nabi, ya. Kita tak katalah nikmat daripada nabi, ya, maknanya nabi dah buat baik pada dia, ya, nabi besarkan dia, nabi jaga dia, ya. Kemudian amsik alaika zaujaka, maknanya nabi bercakap dengan Zaid bin Harisah yang nabi dah bebaskan dia, ya, jadi maula dia sekarang, ya. Dia terus tinggal bersama nabi, nabilah yang apa kita panggil, ya, yang membesarkan dia, yang membiayai dia lah, ya, sehingga beliau independen, ya. Kononnya, ya, kita kata apa ni, apa kita panggil, ya, kalau dalam Quran disebut amsik alaika zaujaka. Tahanlah, ya, tahanlah isterimu. Wattaqillah, mana jangan ceraikan dia. Bertakwalah kepada Allah. Maksudnya Nabi cuba, ya, sampai ke sudah supaya perkahwinan itu tidak sampai ke peringkat bercerai. Ya, jangan ditolak, ya. Wa tukhfi fi nafsika, dan kau menyembunyikan dalam dirimu, ya, mallahu mubdihi, ya. Jadi apa yang Allah akan nyatakan, ya. Kemudian wa takhsyan nas, dan kau takut, ya, nanti manusia cakap apa pula, ya. Wallahu ahaqqu an takhsyahu, sedangkan Allah lah yang lebih berhak, yang lebih layak, yang lebih patut untuk engkau takut. Falamma qada Zaidun minha wataran, dan, ya, ketika mana Zaid telah mengakhiri, ya, apa ni, melunaskan keperluan dia kepada isteri dia, ya, mana-mana yang sepatutnya yang masih berhutang ke ataupun masih dia ada janji dan sebagainya diselesaikan, ya, zawwajnakaha, lalu kata Allah kami kahwinkan engkau dengannya, ya. Sebab itu, ya, antara bukti kedudukan Zainab binti Jahash, ya, yang tinggi ialah kerana Allah yang mengkahwinkan, Allah yang menzawajkan, ya, mengawinkan Rasulullah dengannya, ya, seperti mana dalam ayat yang ke-30 37, ya, zawajnakaha, ya, kami telah nikahkan engkau wahai Muhammad dengannya, likai la yakuna 'alal mu'minina harajun, supaya, ya, tidak ada di kalangan orang mukmin itu harajun, ya, berasa berat, ya, fi azwaji adiyaihim, ya, dalam bab berkahwin dengan bekas, ya, anak-anak angkat mereka, ya. Maknanya bekas isteri, ya, pasangan hidup anak-anak angkat mereka. Jadi Zaid bin Harisah anak angkat Nabi pernah dipanggil Zaid bin Muhammad, kemudian beliau telah menceraikan Zainab binti Jahash setelah habis iddahnya. Jadi maknanya tidak ada masalah bagi bapa-bapa angkat mereka atau adik-beradik angkat mereka untuk berkahwin dengan apa? Dengan bekas isteri mereka, tak ada masalah sebab mereka tidak ada hubungan darah daging, ya. Iza qadaw minhunna wataran, ya, apabila mereka telah melunasi keperluan terhadap isteri mereka, apa yang mereka mereka apa kita panggil, yang bertanggungjawab untuk katalah mas kahwin tu tak habis dibayar ke ataupun ada tanggungjawab lain, perjanjian-perjanjian lain yang perlu dipenuhi, mereka telah selesaikan. Wa kana amrullahi maf'ula, sesungguhnya perintah Allah itu pasti akan terjadi juga, ya. Jadi kalau Allah telah tetapkan, ya, qada dan qadar Allah, maka jadilah, ya. Jadi apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran ialah perkahwinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, ya, dan dia tidak menyatakan selain daripada itu. Maknanya cerita ayat ini adalah cerita tentang perkahwinan antara Nabi dengan Zainab binti Jahash yang merupakan, ya, bekas isteri Zaid bin Harisah. Full stop. Itu saja tuan-tuan, tak lebih pada itu. Ya, tetapi adalah, ya, yang buat cerita, ya, kononnya cerita tadilah, ya, Nabi pergi rumah Zainab ketika Zaid tidak ada di rumah, itu satu dah, ya. Dan apabila Zainab keluar, ya, beliau pada ketika itu angin telah memukul, ya, bahagian mukanya, maka apa kita panggil terselaklah wajahnya. Ya, malah ada cerita yang mengatakan terselaklah sebahagian tubuhnya. Sehingga Nabi melihat dan Nabi jatuh hati, Nabi suka dengan dia. Ya, dan peristiwa ini sampai kepada Zaid, dan Zaid kata kalau Nabi suka maknanya aku kena cerailah, bagi Nabi lah, ya. Jadi sedangkan tidak begitu kisahnya tuan-tuan, ya, selesai. Jadi anak angkat, ya, tidak boleh dibinkan kepada bapa angkat, dan apa yang telah dikahwini, wanita-wanita baik yang dikahwini oleh anak angkat, kalau jodoh mereka tidak panjang sampai kepada peringkat mereka menceraikan isterinya, maka tidak menjadi salah, ya, bagi keluarga angkat yang lain
adik-beradik angkat ataupun bapa angkatnya. Dalam kes ini Nabi SAW, bapa angkat kepada Zaid bin Harisah, tak ada masalah kalau nak berkahwin dengan bekas isteri anak angkat, ya. Kerana budaya Arab pada masa itu, jika seseorang itu diambil sebagai anak angkat, dia dibinkan kepada bapa angkatnya. Macam tadi kita kata Miqdad bin Al-Aswad, ya, patutnya Miqdad bin Amr, ya, diganti Miqdad bin Al-Aswad. Ya, seolah-olah kalau Miqdad berkahwin dengan seorang perempuan, kemudian Miqdad meninggal, ya, ataupun Miqdad itu menceraikan isterinya, maka tidak boleh ayah angkatnya, ya, apa ni, apa kita panggil, Al-Aswad tadi, untuk mengahwini isteri Miqdad, ya. Itu sudah menjadi budaya Arab, dan Islam datang untuk memperbetulkan salah faham tersebut. Clear tuan-tuan, ya, selesai. Okey, kita masuk bab hijab. Ya, kalau ada soalan silakan, ya. Nampak tak ada lagi tu? Kalau ada soalan silakan, ya. Di kalangan apa ni, apa kita panggil, tuan-tuan dan puan yang mengikuti apa perjanjian ni, ya, kita punya perbincangan ni. Ya. Okey, selesai, ya. Pada tahun ini juga, ya, ayat hijab diturunkan. Ayat hijab, ya. Ini semua cerita yang berlaku tahun yang kelima juga, ya, tahun yang kelima Hijrah, ya. Diturunkan khusus kepada para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya baru cerita hijab. Ya, baru cerita tentang hijab, ya. Jadi maknanya jangan jangan salah anggaplah, ya. Sebab apa? Sebab cerita hijab ni adalah cerita, sekejap tuan-tuan, ya. Sama tuan-tuan. Okey, ya. Jadi kita sambung hijab tadi, ya. Jadi baru cerita hijab. Baru cerita hijab, bukan cerita tutup muka tuan-tuan, bukan cerita niqab ni, ya. Hijab ni, ya. Jadi ia diturunkan khusus kepada para isteri Nabi asalnya. Sebelum turunnya ayat tersebut, Umar sentiasa mengharapkan penurunannya. Jadi mana Umar mengharap supaya ada apa kita panggil, ya, ada ayat yang khusus yang turun menceritakan tentang apa, ya, tentang apa ni, perintah, ya, supaya para isteri Nabi ini tidak seperti mana isteri-isteri orang lain, ya, yang ada kedudukan khusus, ya. Mereka ini adalah min ummahatil mukminin, ya, ibu-ibu kepada orang-orang beriman, ya. Beliau berkata, sekiranya kamu semua berhati-hati terhadap diri sendiri, nescaya tidak ada mata yang akan melihat kamu. Ya, maka Allah menurunkan firman-Nya. Ya, jadi maknanya Nabi hanya menyebut tentang perintah untuk berhati-hati saja. Ya, tapi belum sampai ke peringkat untuk mengenakan hijab lagi. Ya, jadi turunlah surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat yang ke-50, 53 juga. Ya, wa iza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijabin. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihim, ya. Wa qulubihinna. Jadi di sini kalau kita tengok, ya, merujuk kepada macam kita kata apa, ada tirai, ya. Jadi tak boleh minta macam tu jumpa, ya, kita kata berdepan face to face, bukan, ya, tapi di belakang hijab, di belakang tirai, min wara'i hijab, ya. Jadi maksudnya nak cerita tentang apa, tentang apa ni, sedikit demi sedikit, ya, perintah tersebut dia tidak sekaligus, kerana Quran turun dalam masa 23 tahun. Dia bukan turun sekaligus, tuan-tuan, ya. Wa iza sa'altumuhunna mata'an, dan apabila kamu, ya, hendak meminta sesuatu mata'an, sesuatu keperluan daripada, ya, daripada hunna, daripada isteri-isteri Nabi, fas'aluhunna, maka tanyalah, mintalah daripada mereka, min wara'i hijab, ya, daripada belakang hijab, dari belakang tabir, ya. Kena ada tirai lah, kita kata macam orang perempuan sekarang, ya, dalam masjid, dalam surau, dalam musala ada tirai, ada partition yang memisahkan antara lelaki dan perempuan. Nak bercakap boleh, tapi di belakang tirai. Zalikum atharu li qulubikum wa qulubihinna, ya. Yang demikian itu lebih baik, ya, lebih suci, ya, lebih apa kita panggil, lebih tahir. Daripada perkataan tahir dapatlah athar ataupun taharah. Taharah makna penyucian, ya. Yang demikian itu adalah lebih suci, ya, lebih bersih, li qulubikum, untuk, ya, kesejahteraan hati kamu dan hati-hati mereka.
Sebagian para sahabat berkata, ya, ada nota kaki di bawah tu, orang yang berkata ialah siapa dia? Talhah bin Ubaidillah. Ya, jadi Talhah bin Ubaidillah kalau kita tengok, ya, Talhah bin Ubaidillah, ya, bin Masyafi bin Sokhar, ya, bin Amir dikenal sebagai Talhah Al-Khair, ya, untuk membezakannya dengan Talhah bin Ubaidillah, salah seorang yang dijamin masuk syurga. Jadi ini orang lain, ya. Talhah bin Ubaidillah terkenal sebagai Talhah bin Al-Khair, ya. Jadi Talhah Al-Khair bukan Talhah bin Al-Khair, Talhah Al-Khair, untuk bezakan dia dengan Talhah bin Ubaidillah. 10 dijamin syurga tadi Ustaz sebut kan. Selepas daripada Az-Zubair. Az-Zubair nombor 7, nombor 8 Talhah bin Ubaidillah. Ya, itu daripada Bani Taim, ya. Tapi yang ini, ya, beliau dikenal sebagai Talhah Al-Khair untuk bezakan dia. Jadi dia pernah sebut, ya, kalau ayat tadi di atas, ya, cerita tentang apa, ayat 59 surah Al-Ahzab, wahai Nabi, suruhlah isteri-isteri dan anak-anak perempuanmu serta perempuan yang beriman supaya melabuhkan pakaiannya bagi menutup seluruh tubuhnya. Ya, tu ada apa kita panggil? Ada perintah, ya, untuk apa? Ya, untuk mereka apa ni, menutup, ya, tubuh mereka. Maknanya berhijab, ya. Tapi di bawah ni ada cerita, ya, bagaimana keadaan, ya, apa ni, isteri-isteri Nabi yang Omar antara yang selalu, ya, apa ni, very observant, ya, Omar ni. Bila dia tengok sesuatu yang macam tak apa nak kena, jadi beliau selalu, ya, menyebut pada Nabi dan akhirnya Allah respon dengan menurunkan ayat Al-Quran. Ya, sebab tu Omar ni, ya, seolah-olah lidahnya lidah Rasul, tuan-tuan. Ya, cakap dia, teguran dia, ya, pandangan dia itu nanti akan direspon oleh Allah, ya, turunlah ayat-ayat tertentu. Ya, seperti mana kita kata cerita perang Badar ketika Nabi ada 70 orang, ya, apa ni, apa kita panggil, tawanan perang, ya, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah tawanan perang itu di apa? Diberikan kebebasan dengan cara menebus diri mereka. Ya, dimaafkan mereka, ya. Ada yang dimaafkan, ada yang menebus diri dengan bayaran duit tebusan, ya. Ada yang dibebaskan dengan mengajak anak-anak orang Islam membaca dan menulis, ya. Sedangkan Omar mencadangkan supaya dibunuh saja, ya. Dan Allah membenarkan pandangan Omar, ya, dan pilihan Nabi terhadap pandangan Abu Bakar itu, ya, adalah salah, ya. Tetapi macam tadilah, ya, kita nak bagi tahu bahawasanya pandangan itulah yang telah diambil oleh Nabi dan Allah menegur apa ni, keputusan yang telah Nabi buat, ya. Sedangkan pandangan Umar tu yang lebih tepat, ya. Tapi Allah memberi maaf kepada Nabi, ya. Okey, tuan-tuan. Jadi para sahabat berkata, adakah kami dilarang daripada bercakap dengan sepupu-sepupu kami? Ya, kami dilarang. Tak boleh ke? Ya, kecuali dengan adanya hijab. Sekiranya Muhammad wafat, aku akan mengahwini Aisyah, ya. Jadi ini, ya, ada cerita Talhah bin Ubaidillah. Ni ada perbincangan ni, ada yang kata inilah Talhah bin Ubaidillah pasal beliau adalah Bani Taim. Ya, jadi Bani Taim, ya. Tapi di bawah ni ada semacam apa ni, sedikit pembetulan, ya. Jadi ada khilaf lah di sini, ya. Sebenarnya siapakah Talhah di sini? Adakah Talhah bin Ubaidillah Bani Taim yang merupakan sepupu kepada apa? Kepada Abu Bakar, ya. Ataupun ada yang mengatakan sepupu pada Aisyah ataupun bagaimana? Tak apalah, ya. Yang penting dia punya cerita kita tahu ada sahabat Nabi yang ada keinginan untuk berkahwin dengan Aisyah. Dengan itu Allah menurunkan firman-Nya, ya. Sambung tadi. Wa makana lakum an tu'zu Rasulullah, ya. Sebab dia ada keinginan untuk berkahwin dengan salah seorang isteri Nabi, yang ini khususnya Aisyah. Jadi dia kata yang Aisyah tu merupakan sepupu dia kerana datang daripada kabilah Bani Taim. Quraisy juga, tapi Quraisy Bani Taim. Ya, At-Taimi. Wa makana lakum, ya, dan tidak wajar, ya, tidak patut sama sekali bagi kamu antu'zu Rasulullah, untuk kamu menyakiti, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala antangkihu azwajahu, dan tak wajar untuk kamu bernikah dengan isteri-isterinya, isteri baginda, mim ba'dihi abadan, mana selepas kewafatannya. Abadan, selama-lamanya. Maknanya isteri Nabi tidak boleh dikahwini oleh siapa pun, ya, selepas Nabi wafat. Ya, inna zalikum kana indallahi azimah. Sesungguhnya yang demikian itu, ya, adalah apa ni, azimah, ya, amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kesalahannya itu besar, tak boleh buat, ya. Mengenai wanita muslimah selain daripada isteri Nabi, mereka diperintah supaya menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, kehormatan mereka sama sebagaimana perintah yang diberikan kepada lelaki.
Jadi makna kena apa, masing-masing kena jagalah, ya, kena berhati-hati. Tidak boleh seperti dulu mungkin, ya, bebas, ya, ke sana kemari kita kata. Mereka juga diperintah supaya tidak menampakkan perhiasan kepada bukan mahram, ya, kecuali perhiasan yang biasa kelihatan seperti cincin di jari, ya, sebab kita tahu, ya, kecuali muka dan tapak tangan, ya. Jadi kalau di jari itu boleh, ya, tidak ada masalah sebab cincin kita pakai di jari. Ya, tapi kalau cincin tu dijadikan sebagai apa? Sebagai apa ni, apa kita panggil loket, ya, rantai tak boleh lah. Ya, sebab dia duduk di dada, ya, di leher. Tapi kalau di tangan, di jari boleh. Inai di kuku, ya, dan celak di mata, ya. Jadi ini semua yang duduk di muka, ya. Apa yang tersembunyi pula tidak boleh diperlihatkan seperti gelang tangan, ya. Gelang tangan tak boleh. Sebab tu kita ada pakai amsok orang perempuan, ya, supaya dia punya gelang tu tak nampak. Ya, jam tangan juga, ya. Sepatutnya kalau kalau nak pakai juga jam tangan tu sebab nak tengok waktu, kalau letak dalam je nak tengok. Ya, jadi amsok di dalam dan apa ni, apa kita panggil, jam tangan tu di luar. Sebab tujuan jam tangan tu kita untuk menentukan waktu, untuk kita merancang. Ya, jadi gelang kaki lebih-lebih lagi, rantai, mahkota di kepala, anting-anting dan lain-lain. Ya, jangan sini tutup tapi anting-anting terkeluar. Ya, tak sepatutnya lah. Ya. Jadi maksud perhiasan yang zahir dan tersembunyi adalah dilihat dari sudut tempat letaknya. Jadi kalau seperti mana kita sebut tadi cincin. Dia kata cincin boleh. Tapi cincin dijadikan sebagai rantai, ya, sebagai apa? Sebagai loket. Tak boleh lah. Ya, tapi kalau cincin duduk di jari, tu itu dibenarkan, harus. Mereka juga diperintahkan supaya menutup belahan leher. Ya, belahan leher baju dengan tudung kepala supaya dada mereka tidak terbuka. Itu kadang-kadang. Ya, jangan pendek sangat tudung untuk labuhkan, tutup bahagian dada. Ya, ini kerana belahan leher baju perempuan pada masa itu terbuka luas sehingga menampakkan leher, dada dan sekitarnya. Mereka memakai kain tudung untuk menutup bahagian belakang sahaja. Dulu untuk tutup belakang, sebenarnya depan, ya. Depan itu yang lebih utama lagi. Mereka juga dilarang daripada menghentak kaki-kaki mereka dengan tujuan supaya diketahui bahawa mereka memiliki gelang kaki. Ya, jangan sampai kita kata apa kita panggil, ya, terdengar pula apa yang berada di dalam, ya, bila dihentak tu bunyi, ya, jadi bila gelang pun, ya, jangan kita kata Allahu akbar, gelang berbunyi, ya, bersentuh satu sama lain. Jadi maknanya tak payah nak berhias macam tu, ya, ketika keluar. Lagipun, ya, benda-benda tersebut bukan nak dipertontonkan, nak pakai di rumah silakan, ya, lebih pada tu pun boleh, ya. Kemudian apa lagi? Dengan difahami bahawa larangan menampakkan, mendedahkan tempat letak perhiasan adalah lebih kuat. Ya, jadi maksudnya kalau perhiasannya tak boleh, maka kawasan yang perhiasan tu diletakkan di situ pun tak boleh juga. Samalah, ya. Wa kullil mu'minat, ya, yaghdurna, ya, yaghdurna min absarihinna. Dan katakanlah, ya, wahai Muhammad, kepada mukminat, ya, perempuan-perempuan yang beriman, yaghdurna min absarihinna, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan mereka hendaklah menjaga, ya, kemaluan mereka, kehormatan mereka, wala yubdina zinatahunna, jangan mereka zahirkan, ya, jangan mereka zahirkan zinatahunna, perhiasan mereka, illa, melainkan ma zahara minha, apa yang zahir daripadanya, yang zahir di telapak tangan, di tangan dan juga di wajah, ya, wal yadribna, ya, bi khumurihinna, dan hendaklah mereka melabuhkan dengan tutup kain tadi, ala juyubihinna, atas celahan yang berada di apa kita panggil di leher, celahan leher mereka, bahagian dada tadi yang terbuka tadi. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna, dan janganlah, ya, mereka mempamerkan perhiasan mereka itu ila, melainkan li bu'ulatihinna, bu'ulah, ya, melainkan kepada siapa, ya, kepada suami-suami mereka, ya. Jadi bu'ulatihinna adalah suami mereka, ya. Bu'ul tu daripada perkataan ba'lun, maknanya kalau lembu, lembu jantan, kalau kambing, kambing jantan dia, ya. Jadi bu'ulatihinna, ya, apa ni, suami mereka, au abaihinna, atau bapa-bapa mereka, au abai bu'ulatihinna, ataupun bapa mertua mereka, au abnaihinna, anak-anak mereka, au abnai bu'ulatihinna, ataupun anak-anak kepada suami mereka, mana anak tiri mereka, ya, au ikhwanihinna, ataupun adik-beradik lelaki mereka, au bani ikhwanihinna, ataupun anak-anak, ya, anak saudara mereka, yakni anak lelaki kepada saudara lelaki mereka, au bani akhawatihinna, ataupun anak-anak lelaki kepada adik-adik keluarga perempuan mereka, ya, adik-beradik perempuan mereka, au nisaihinna, ataupun wanita-wanita, ya. Jadi
mereka apa kita panggil, ya, perempuan-perempuan Islam yang lain, ya. Tapi kena jagalah, ya, kena jaga juga, ya. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang mereka ni orang yang tidak berakhlak, ya. Sebab itu, ya, lebih baik diambil langkah berjaga-jaga, langkah berhati-hati, ya. Au ma malakat aymanuhunna, ya. Awit tabi'ina ghairi uli irbah, ya, minar rijal awit tiflil lazi lam yazharu ala auratin nisa, ya. Ni ada penitilan lah tuan-tuan. Hamba-hamba mereka ataupun orang gaji daripada orang-orang lelaki yang telah tua, ya, orang-orang lelaki yang terdiri daripada orang yang telah tua, tidak berkeinginan kepada perempuan, kita tak tahu. Ya, bukan kita tahu, dia kata saya dah tak ada perasaan. Tak, jangan main-main tuan-tuan, ya. Kita tak tahu keadaan sebenar dia macam mana, ya. Adakah memang dia tidak ada keinginan, ya, ataupun sengaja menyembunyikan keinginan tersebut, kita tidak tahu. Jadi lebih baik berhati-hati untuk tidak mendedahkan juga, ya. Kemudian atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, ya. Jadi kanak-kanak, ya, awit tifli allazina yang lam yazharu ala auratin nisa. Jadi mereka belum tahu lagi, belum mengerti. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki mereka, wala yadribna bi arjulihinna. Janganlah mereka menghentakkan kaki-kaki mereka liyu'lam, supaya diketahui ma yuhfina min zinatihinna, ya, apa yang tersembunyi, ya, daripada perhiasan mereka. Sebab kalau mereka tak hentak, orang tak tahu pun, ya. Kalau dia tak bunyikan, ya, maka tak tahulah, ya. Jadi tak payah, ya. Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kepada Allah jami'an semuanya, semua kamu, ya, ayyuhal mukminun, wahai orang-orang beriman. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu mendapat keuntungan, kamu berjaya. Jadi surah An-Nur ayat 31, ya, perlu dibaca dan dipahami betul-betul, tuan-tuan. Pakaian perempuan pada zaman permulaan Islam adalah sama seperti pakaian mereka pada zaman jahiliah, sama. Ya. Mereka memakai pakaian harian yang mendedahkan lengan dan bahagian yang sepatutnya ditutup oleh kain tudung. Tidak ada beza di antara pakaian seorang hamba dengan seorang merdeka. Ya, para pemuda dan lelaki yang ada perasaan tak elok dalam hatinya, yang gatal lah di sini, mengganggu gadis-gadis yang keluar untuk melaksanakan kerja mereka di kebun kurma, ya, ataupun ketika nak buang air, ya. Jadi mereka kacau. Ni budak-budak jahat lah. Mereka berani mengganggu perempuan merdeka dengan alasan mereka menyangkakan hamba. Dia boleh buat alasan. Ingatkan hamba tak tahu, ya. Kami pun, ya, pergilah melihat, pergilah menengok, pergilah mengintai, ya. Sedangkan itu alasan saja, ya. Sebab tak ada beza antara perempuan merdeka dengan perempuan hamba. Oleh itu perempuan muslimah diperintah supaya memakai pakaian yang berlainan, ya. Jadi kalau tidak, ya, mereka yang ada penyakit dalam hatinya, ya, dia akan memberi alasan, dia kata sebenarnya yang ingatkan hamba. Oleh itu perempuan muslimah diperintah supaya memakai pakaian yang berlainan dengan pakaian kaum perempuan yang lain, ya, yakni hamba-hamba perempuan. Jadi kalau boleh dibezakan, ya. Jadi itu kita garis bawahi, ya. Perempuan muslimah yang merdeka pakai pakaian yang berlainan dengan pakaian hamba perempuan, ya, dengan cara melabuhkan pakaiannya bagi menutup kepala dan seluruh tubuh. Jadi maknanya yang tak menutup proper ni adalah perempuan hamba saja, ya. Perempuan hamba tu tak perlulah, ya. Tapi kalau mereka ni bukan perempuan hamba, maka kena ditutup, ya, untuk membezakan dan supaya mereka lebih selamat, lebih terjaga, ya. Kerana orang-orang lelaki yang ada perasaan buruk dalam hati mereka ni mencari peluang. Ya, jadi demi menjaga kesucian dan harga diri, dengan itu mereka tidak akan diganggu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada isteri-isteri kamu, wa banatika, kepada anak-anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, dan juga kepada isteri-isteri orang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna, ya. Jadi hendaklah mereka melabuhkan pakaian mereka bagi menutup seluruh tubuh mereka, ya, menggunakan jalabib, ya, jilbab jamaknya jalabib, ya. Jadi gunakan jilbab. Zalika adna an yu'rafna fala yu'zain, ya. Jadi itu lebih lebih apa kita panggil, lebih dekat, ya, untuk mereka dikenali. Jadi orang tahu yang pakai tutup tu orang perempuan merdeka, jadi tak boleh kacau, ya. Jadi ada dress code dia yang mereka kena follow. Ya, jadi mereka lebih dikenali. Zalika adna ayyurafna. Itu lebih mudah untuk mereka dikenali. Fala yu'zain, dan supaya mereka tidak diganggu. Ya, wa kana Allahu ghafuran rahima. Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, ya, Maha belas kasihan.
Mengenai berhijab supaya tidak dapat dilihat oleh lelaki yang ingin melamar, ia tidak pernah berlaku pada zaman Rasulullah. Ya, dan juga zaman salafus salih, ya. Berhijab supaya tidak dapat dilihat oleh lelaki yang ingin melamar, ya. Syarak yang bijaksana mensyariatkan perkara tersebut supaya lelaki yang meminang dapat mengenali calon isteri, boleh tengok muka. Hingga persetujuan dan keserasian dalam perkara yang diijma'kan oleh para ulama benar-benar wujud di antara bakal suami isteri. Jadi seperti mana kita tengok cerita Nabi Musa alaihissalam nak dikahwinkan oleh Nabi Syuaib dengan salah seorang daripada dua anaknya. Ya, jadi apa ni, apa kita panggil, ya, inni uridu an unkihaka, ya, apa ihda bnataini hataini, ya, dengan salah satu daripada dua anak perempuanku. Hataini yang duduk depan ni maknanya Nabi Musa alaihissalam boleh memilih dan boleh melihat, ya. Sudah tentu dalam keadaan yang sangat terhormatlah dengan kehadiran apa ni, apa kita panggil, penjaganya ataupun ayahnya Nabi Allah Syuaib alaihissalam, ya. Jadi oleh kerana itu apa ni, boleh, ya, apa hukum melihat perempuan yang nak dikahwini sudah tentu dibenarkan untuk menimbulkan keinginan yang lebih, ya, supaya dia kuat azam dia tu betul-betul nak kahwin dengan perempuan tadi. Jadi bila dilihat wajahnya lagi dia jatuh hati pada perempuan tersebut. Ya, dan nampak ada keserasian, ya. Sebab mereka apa ni akan diijab kabulkan sebagai suami isteri. Hujatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ya, yang meninggal pada tahun 504 Hijrah. Ya, 504 Hijrah. Al-Imam Ghazali lahir 450 Hijrah, meninggal 504 Hijrah. Ya, beliau datang daripada negara Parsi, ya, daripada Iran moden lah. Tapi bukan Syiah, tuan-tuan, ya. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, kitab yang jadi panduan terutamanya bagi mereka yang apa ni, gemar untuk menyucikan diri, ya. Ini kitab Tazkiyatun Nafs, kitab penyucian hati, penyucian diri. Ihya Ulumuddin, ya. Tapi dia bukan cerita cerita pembersihan hati, maknanya tasawuf saja, ilmu akhlak saja, tapi termasuk juga ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam, ya, dan muamalat sesama manusia. Bukan hubungan dengan Allah semata-mata, ya, bukan ibadah dan tasawuf saja. Jadi syarat memberikan peringatan supaya memelihara sebab-sebab yang menyuburkan perasaan kasih sayang. Oleh sebab itu disunatkan melihat calon suami atau isteri, ya, sunat. Beliau berkata lagi, apabila Allah mencampakkan sesuatu perasaan ke dalam jiwa seseorang terhadap seseorang perempuan, maka dia hendaklah melihatnya, kena tengok. Sesungguhnya dengan melihat ia lebih mampu untuk mengekalkan perasaan kasih sayang di antara mereka. Jadi jangan nanti, ya, diingatkan orang perempuan lain, tiba-tiba masa perkahwinan orang lain pula. Ya, katalah perempuan tu ada ramai adik-beradik perempuan. Ya, jadi nanti menjadi sebab pula, ya, untuk apa kita panggil, untuk apa, ya, berlaku kesilapan, salah salah orang dan sebagainya, jangan sampai, ya, benda-benda tersebut berlaku. Jadi Imam Al-Ghazali menekankan hal ini, maka dia malah sunat hukumnya untuk melihat, ya. Ia lebih mampu untuk mengekalkan perasaan kasih sayang di antara mereka, ya, daripada sentuhan kulit dan kulit, ya. Jadi makna tak perlulah sampai bersentuh-sentuh, tak adalah, ya. Apa yang disebutkan adalah dengan tujuan, ya, mubalaghah. Sesungguhnya dengan melihat ia lebih mampu untuk mengekalkan perasaan kasih sayang di antara mereka berdua daripada sentuhan kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan kulit ni maknanya dah lebih pada tu lah. Ya, tak boleh lah sebab mereka bukan mahram. Ya, tapi kalau kita nak minta, ya, saudara dekat kita untuk pergi melihat perempuan ni, itu dibenarkan. Ya, mungkin adik kita, ya, berkawan baik dengan bakal isteri kita, dia pun berkawan baik, ya. Jadi tidur di rumah perempuan tadi, ya, dia dah melihat keadaan perempuan tadi. Ya, maknanya yang taat, patuh pada perintah Allah, salihah orang dia, bangun awal, ya, ada tahajud, ya, bang subuh pun tak lewat. Kemudian ada apa? Ada amalan membaca Al-Qurannya, ya, minat agamanya. Kemudian apa kita panggil, ya, elok pada serupanya. Itu semua dibenarkanlah. Tapi bukanlah lelaki itu menyamar pula, ya, untuk melihat perempuan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya, ya, pada wajah orang-orang Ansar itu, pada mata orang Ansar itu, ya, pada waktu malam terdapat sesuatu. Oleh itu, apabila, ya, salah seorang daripada kamu ingin mengahwini mereka, hendaklah melihat. Jadi naklah kena tengok. Ya, tengok wajahnya. Jangan sampai tak tengok pula. Ya, jangan sampai tak tengok. Maksudnya kalau kita nak sebut tentang apa? Ya, tentang apa kita panggil, ya, tentang wajah ni kena tengoklah. Ya, bagi peluang untuk melihat. Ya. Apabila salah seorang daripada kamu ingin menghuni mereka, hendaklah melihatnya. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahawa mata perempuan Ansar kabur dan airnya meleleh keluar. Ada yang mengatakan mata mereka kecil. Wallah alam, kita tak tahu. Ya. Jadi ini perkataan para ulama saja. Nabi tak sebut secara detail, para sahabat pun tak pernah dengar mereka cerita tentang benda ni. Ya.
Sebahagian orang soleh tidak mengahwinkan anak perempuan mereka kecuali selepas melihat bakal menantunya, kerana sikap berhati-hati daripada tertipu. Al-A'mash berkata, ya, setiap perkahwinan yang tidak didahului dengan melihat pasangan masing-masing akan berakhir dengan penyesalan dan kesedihan. Ya, jangan sampai begitu. Bahkan perkara ganjil untuk mengatakan bahawa kerosakan yang berlaku dan pengenepian tarbiyah berbentuk keagamaan yang membawa kepada kemuliaan akhlak menyebabkan seluruh umat Islam pada kurun pertama memandang baik tindakan perempuan, ya, memakai hijab demi menghapuskan kerosakan dan mengelak daripada berlakunya fitnah. Memanglah, ya, sebab orang jahat, orang yang ada perasaan buruk terhadap perempuan, mereka akan jadikan alasan pergi mengintai ketika mereka buang air, ya, ataupun mereka keluar, ya. Dan apabila mereka tertangkap, ya, mereka akan bagi alasan kononnya mereka ingatkan perempuan ni adalah hamba, ya. Rupanya bukan hamba. Sebenarnya mereka tahu dah, tapi jadikan alasan sebab untuk mengintai, ya. Kemudian tahun yang kelima juga, ya, haji difardukan, ya. Betulkah haji difardukan? Kita tengok. Pada tahun ini 5 Hijrah berdasar kepada pandangan majoriti ulama, ya. Nombor 3, Imam Syafi'i berpendapat bahawa haji difardukan pada tahun yang ke-6 Hijrah ketika berlaku perjanjian Hudaibiyah berdasarkan firman Allah yang bermaksud dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Jadi ayatnya Imam Syafi'i kata, ya, ayat daripada surah Al-Baqarah tu, ya, ayat 19 berapa tu? 196 kan? 195 196. Ya, yang berbunyi apa? Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu pandangan Imam Syafi'i. Tapi sebahagian kata adalah tahun yang kelima. Allah memfardukan ibadah haji kepada umat Islam bagi sesiapa yang mampu melaksanakannya supaya muslimin di seluruh pelosok negara dapat berkumpul. Dengan itu mereka dapat menghadapkan diri kepada Allah, memohon kepadanya supaya dia menguatkan mereka dengan pertolongan dan membantu mereka dalam beramal dengan ajaran Islam. Ia juga boleh menguatkan hubungan kesatuan hati yang akan menghasilkan faedah yang besar kepada muslimin. Ini perbincangan para ulama lah. Ya. Jadi Al-A'mash, ya. Sulaiman bin Mahran, ya, Al-A'mash. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, ya. Jadi beliau seorang tabi'in yang masyhur kita kenal, berasal daripada Rai. Rai ini ialah di Turkmenistan, tuan-tuan, ya. Ulama besar, ya, Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, ya, dibesar dan meninggal di Kufah, seorang yang alim dalam bidang hadis, ya, tuan-tuan, ya, dalam bidang faraid. Meninggal dunia pada tahun 148 Hijrah. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash lahir pada tahun 61 Hijrah. Lahir sama dengan Hisham bin Urwah. Meninggal tahun 146 sebahagian kata. Ya, di sini disebut 148. Ya, juga, ya, kalau 146 tahun yang sama dengan kewafatan Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah adalah anak kepada Urwah bin Az-Zubair, yang ni anak angkat Aisyah. Urwah ni anak angkat Aisyah. Abangnya Abdullah bin Az-Zubair juga anak angkat Aisyah. Ya, kalau siapa? Kalau Hisham bin Urwah, ya, walaupun beliau anak angkat Urwah, tapi beliau bukan cucu angkat Aisyah. Ya, sebab ketika Hisham bin Urwah lahir tahun 61 Hijrah, Aisyah sudah meninggal dunia. Jadi tak sempat nak jadi anak cucu angkat. Okey, tuan-tuan, ini perbincangannya. Tapi yang pasti Nabi punya haji berlaku pada tahun yang ke-10. Ya, jadi makna tahun yang ke-9 sudah ada Abu Bakar dan Ali yang pergi haji. Ya, jadi Nabi lewatkan haji itu kerana ada keperluan. Lebih-lebih lagi pada peringkat awal Mekah belum dibuka lagi, ya. Mekah belum dibuka, belum perjanjian Hudaibiyah baru berlaku, ya, boleh pergi buat umrah, tapi belum ada perintah, ya, belum ada pelakuan haji, belum ada. Tahun yang ke-6 tak ada lagi, tahun yang ke-7 tak ada, tahun yang ke-8 pembuat kota Mekah, ya. Tahun yang ke-9 itulah kali pertama pergi haji, sebab haji hanya pada bulan haji saja. Kemudian tahun yang ke-10 baru Nabi buat haji, ya, Hajatul Wada. Satu-satunya haji yang Nabi buat, ya, dan Nabi buat haji qiran, ya, kerana kalau orang pergi haji, ya, buat umrah dulu kita panggil, ya, tamattu', ya, buat umrah dulu lepas tu haji. Kalau dia buat haji dulu kemudian buat umrah kita panggil ifrad. Tapi Nabi tidak buat umrah sama ada sebelum ataupun selepas haji. Ya, memang tak ada catatan, tidak ada riwayat mengatakan Nabi melakukan umrah sama ada sebelum haji ataupun selepas. Maka sebab itu para ulama bersetuju untuk mengatakan haji yang Nabi buat adalah haji qiran, di mana Nabi menggabungkan haji dan umrah sekaligus, ya. Okey, selesai, tuan-tuan. Ada soalan? Setakat ni tak ada apa, ya, tuan-tuan, ya. Tak ada soalan, ya, daripada pihak PMP. Kalau boleh dibantu Ustaz, ya. Ada soalan silakan.
Kalau tak ada, kita tak masuk tahun yang ke-6 Hijrah. Syariah Muhammad bin Maslamah. Ya. Jadi Muhammad bin Maslamah tuan-tuan kenal lah. Ya, Muhammad bin Maslamah ni beliau adalah pegawai tugas-tugas khas. Ya. Jadi pegawai tugas-tugas khas. Jadi pegawai tugas-tugas khas ni ya, dia terlibat dalam pelbagai tugasan. Sebagai contoh, bila ada apa, ada tokoh-tokoh tertentu di kalangan musuh-musuh Islam yang buat syair ya, ataupun apa ni, buat perkara-perkara yang menghina Islam ya, menghina Nabi, menghina isteri Nabi, menghina perempuan-perempuan muslimat ya, maka Nabi arahkan Muhammad bin Maslamah ya, pegawai tugas-tugas khas, untuk apa ni, menubuhkan task force ya, supaya task force itu boleh pergi untuk apa ni, membunuh contoh Ka'ab bin Ashraf, seorang penyair, orang kaya, pandai pidato, pandai bersyair. Dan beliau telah membuat syair-syair yang menghina isteri-isteri Nabi, menghina wanita-wanita muslimah, menghina Islam. Ya, jadi Muhammad bin Salamah pula ada hubungan baik dengan Ka'ab bin Ashraf ya, zaman jahiliah. Maka beliaulah yang telah ditugaskan untuk apa? Untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ya. Pada 10 Muharram tahun yang ke-6 Hijrah, Nabi SAW menghantar Muhammad bin Maslamah mengetuai 30 orang penunggang untuk melancarkan serangan ke atas Bani Bakar bin Kilab yang berkemah di Doriyah ya. Ada nota kaki di bawah tuan-tuan. Doriyah nama tempat yang terletak sejauh 7 malam perjalanan dari Madinah melalui jalan Basrah ya. Jadi maknanya menuju ke Iraq ya. Doriyah ni daripada Madinah ya. Kalau Madinah pergi Mekah 8 hari perjalanan. Yang ni 7 ya. Maknanya mungkin sekitar 400 kilometer jugalah. Ya, 300 lebih kilometer, sebab Mekah Madinah 440 kilometer. Ya, itu straight line distance. Dengan unta ambil masa 8 hari. Jadi kalau ni 7 hari, maknanya mungkin tak sampai 400 kilometer, mungkin 300 ya, mungkin 370, 380 kilometer sekitar tu tuan-tuan. Jadi apa ni, Muhammad bin Maslamah mara dalam keadaan berehat pada waktu siang dan meneruskan perjalanan pada waktu malam sehingga berjaya menyerbu mereka. Kita tahu ya, padang pasir ni panas. Jadi orang Arab biasanya berehat pada siang hari dalam perjalanan di padang pasir, dan mereka berjalan pada waktu malam kerana cuacanya lebih sejuk, dan mereka menggunakan bintang sebagai GPS mereka, sebagai panduan ya. Sebab itu dalam suratul Nahl ya, suratul Nahl surah yang ke-16 ayat yang ke-16 juga Allah sebut ya, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan tanda-tanda ya yang Allah berikan kepada umat manusia, wa bin najmi, dan juga dengan najam. Najam makna bintang, hum yahtadun, mereka menjadikan sebagai panduan. Maknanya panduan untuk berjalan, untuk travelling. Jadi travelers ni mereka menjadikan bintang di langit ya, pada waktu malam itu untuk menentukan arah utara, selatan, timur dan barat. Ya, itu tak pelik lah. Itu memang kebiasaan mereka ya, nature kepada travelling mereka ya, travelling nature mereka. Jadi sampailah ya ke tempat yang dituju, mereka berjaya menyerbu, 10 orang musuh berjaya dibunuh dan bakinya lari menyelamatkan diri. Syariah ya, sebab apa dipanggil Syariah ya, military campaign ni, kerana Nabi SAW tidak menyertainya. Kalau Nabi ikut serta, jumlahnya lebih ramai, dan sudah tentu ya dia dipanggil bukan Syariah, dipanggil Ghazwah. Ya, Ghazwah. Ghazwah maknanya peperangan, pertempuran yang disertai oleh baginda Nabi sendiri dan Nabi yang mengetuainya. Ya. Jadi apa ni, berjaya dibunuh, lari menyelamatkan diri. Yang lain, Syariah ini berjaya membawa pulang unta dan kambing ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, mereka bertembung dengan Sumamah bin Usal Al-Hanafi. Sumamah bin Usal, beliau adalah pembesar Bani Hanifah. Ya, daripada apa, kita panggil daripada Yamamah, tempat gandum. Ya, mereka ni toki-toki gandum lah. Ya. Jadi apa ni, Muhammad bin Maslamah berjaya menawan Sumamah bin Usal ya. Walaupun begitu mereka tidak mengenalinya. Mereka tak tahu siapa Sumamah ni, tak tahu. Apabila Sumamah dibawa menghadap Rasulullah, baginda mengenalinya dan melayannya dengan penuh berakhlak. Dia dibebaskan selepas 3 hari ya, ditawan dan enggan memeluk Islam setelah diajak. Jadi Nabi apa kita panggil ya, Nabi tangkap dia, kurung dia lah ya, tidaklah ikat ya, tapi dikurung macam dalam lokap lah, kita kata, dekat dengan masjid supaya dia boleh melihat keadaan para sahabat solat ya, keadaan mereka sangat menepati waktu, very discipline lah in terms of time ya. Jadi maknanya waktu solat datang, beramai-ramai solat berjamaah dengan Nabi, kemudian
tengok ya hubungan sesama Muslim yang sangat rapat, seperti mana adik-beradik, seperti mana saudara kandung sendiri, ya. Jadi semua benda ni benda yang dapat dilihat dengan mata kepala Sumamah bin Usal, dia Al-Hanafi yang datang daripada Bani Hanifah, ya, di Yamamah sana, tempat gandum, ya. Tapi setelah diajak masuk Islam, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dia tak mau dan Nabi melepaskannya. Setelah Sumamah melihat layanan yang baik dan berakhlak ni, sebab manusia ni kadang-kadang dia memerlukan masa untuk berfikir, tuan-tuan. Sebab tu kita kadang-kadang tak boleh nak mendesak sangat. Ya, kadang-kadang kalau masa tak ada, kita nak buat macam mana kan? Ya, tapi biasanya manusia ni dia boleh berubah bila dia mikir balik. Kita bagi tahu dia, ya, kita bagi food for thought untuk dia. Food for thought ni dia pun fikir balik. Ya, masa kelam mungkin tak dapat nak fikir. Balik, dia duduk seorang-seorang, dia driving, dia masak di dapur ataupun termenung dia, ya. Dia mikir balik, mikir balik. Ya, akhirnya dia tahu bahawasanya apa yang kita cakap tu betul. Ya, dia baru ya buat keputusan untuk berubah. Contoh macam tu, tuan-tuan. Ya. Jadi bila apa? Bila 3 hari tak cukup. Ya. Jadi beliau pun dilepaskan. Jadi dia berpendapat bahawa mengikut keinginan hawa nafsu dan meninggalkan agama yang menjadi tiang serinya ialah perkara yang terpuji. Ya, ini adalah apa ni? Yang terpuji ialah perkara terpuji adalah tindakan yang sia-sia. Maknanya jangan pertahankan hawa nafsu dia, ya. Meninggalkan agama yang dia apa? Yang dia pegang selama ni, ya, itu adalah apa ni? Perkara yang sepatutnya dibuat. Dengan itu dia kembali kepada Nabi. Jadi dia U-turn. Patutnya nak balik ke belah Bahrain sana, ya, di Yamamah sana. Dia pun U-turn, ya, dan memeluk Islam tanpa dipaksa. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wallahi tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi ini kecuali wajahmu sebelum ni. Sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai." Ya, jadi apa ni, wajah Nabi itulah yang paling dia suka. Demi Allah, tiada ada agama di atas muka bumi ini yang paling aku benci melainkan Islam. Sekiranya engkau, ya, sekarang agama yang engkau bawa inilah agama yang paling aku cintai. Wallahi tidak ada negeri yang paling aku benci selain negeri kamu, Al-Madinah. Sekarang, ya, negeri Al-Madinah ini adalah negeri yang paling aku cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, merasa gembira dengan keislamannya, kerana dengan keislamannya kaum yang mentaatinya akan mengikuti jejak langkahnya. Sebab dia seorang pemimpin, tuan-tuan. Jadi beliau seorang pemimpin, ya, sudah tentu ada banyak manfaat yang boleh diperolehi, ya, oleh orang Islam setelah beliau menerima Islam, ya. Bila Sumamah pulang ke negerinya, beliau singgah di Makkah. Jadi sebelum balik ke negerinya, dia pergi Mekah dulu untuk mengerjakan umrah. Ya, umrah mengikut syariat Nabi Allah Ibrahim peringkat awal, tapi kemudian sikit demi sikit, ya, diperbetulkan oleh Nabi SAW. Di sana beliau mengisytiharkan keislaman. Orang Quraisy ingin menyeksanya. Orang Quraisy pantanglah. Ya, ada orang masuk Islam memang dia marah sungguhlah. Jadi bila dia marah tu, ya, sudah tentu dia nak apa kita panggil? Dia nak pukul, nak seksa kawan ni. Tetapi, ya, mengingatkan mereka memerlukan bijirin dari negeri Yamamah. Ya, sebab ni toke gandum. Ya, jadi kalau kita pukul dia nanti silap-silap gandum tak hantar pula. Ya, satu hal pula, ya. Negeri yang didiami oleh kaum Sumamah, yakni Bani Hanifah. Maka mereka membiarkannya. Walaupun begitu, beliau telah bersumpah tidak akan mengeksport bijirin Yamamah kepada mereka sehinggalah mereka beriman. Jadi tak nak bagi kaum Mekah. Ya, orang-orang Quraisy menghadapi kesukaran dan mereka berpendapat mesti mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah sebab Sumamah bin Usal ni dah masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah pun melayan permintaan orang Quraisy, ya, berdasarkan sifat belas kasihan dan rahmat yang menjadi tabiat diri baginda. Ya, bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam mengharapkan Sumamah supaya, ya, meneruskan penghantaran dia. Ya, bijirin makanan jangan di stop. Jangan diboikot sebagaimana yang dilakukan sebelum ini. Maka Sumamah melaksanakan arahan tersebut sebab arahan datang daripada Nabi. Ya, orang Quraisy dah tahu dah kalau Nabi yang arah, mereka akan setujulah, ya. Jadi orang yang menghina Islam, ya, menghina ahli bait, ya, ialah hukum bunuh, ya, menghina. Ya, kalau zaman Nabi dulu betul, ya, antaranya ialah Ka'b bin Ashraf. Ya, juga kita kata pada zaman kita, ya, Salman Rushdie, ya, telah dijatuhkan hukuman bunuh juga. Ya, tapi beliau telah mendapat perlindungan sampai sekarang, ya. Katanya oleh apa kita panggil oleh United Kingdom. Ya, dapat perlindungan malah dia dibagi gelaran Sir pula, tuan-tuan. Ya, sebab itu di kalangan masyarakat Syiah zaman apa ni Ayatullah Khomeini, ya, ada perintah, ya, apa ni dihukum dibunuh dia ni.
tapi dapat perlindungan tuan-tuan, dapat syurga politik pula, ya, tak sepatutnya lah. Jadi sebenarnya memang menghina Islam tu memang, ya, tapi bukanlah bila menghina kita terus datang bunuh, tak. Kita berdialog dengan dia dulu. Dialog, ya. Even orang yang menukar agama, ya, orang yang murtad sebagai contoh. Ya, murtad tu mana menghina Islam lah. Ya, dia masuk agama lain. Seolah-olah dia mengatakan agama Kristian tu betul. Agama Hindu, agama Buddha tu betul, agama Islam tu tak betul. Dah tentulah. Ya, itu satu penghinaan tuan-tuan. Ya, sebab hakikatnya bukan begitu. Ya, kita dah belajar dah, ya. Sebab orang orang Quraisy sebagai contoh, orang Buddha, orang Hindu, mereka menyembah berhala. Berhala yang ada mata tak boleh tengok, ada telinga tak boleh dengar, ada mulut tak boleh nak bercakap. Ya, hidangan diberi kepada mereka tuan-tuan. Ya, jadi apa ni? Apa kita panggil? Ya, bila diberi hidangan kepada mereka, ya, maka apa yang berlaku? Ya, yang berlaku ialah mereka tak boleh nak apa kita panggil? Ya, tak boleh nak apa? Nak buat apa-apa. Ya, maknanya berhala tu tak boleh nak makan. Ya, pasal apa tak makan kata Nabi Allah Ibrahim kan? Ya, dia tak boleh nak makan. Sebab mereka, memang mereka tak boleh, tak ada kuasa, tak ada kemampuan menahan diri. Ya, mempertahankan diri tak ada. Ya, jadi nak buat macam mana kan? Ya. So itulah ceritanya tuan-tuan, ya. So macam mana ya? Dia punya apa ni connection masih terputus ataupun dah much better sebab tempat ustaz ni okey. Ya. Bagi respon, tolong bagi tahu, ya. Okey, selesai di situ tuan-tuan. Jadi lelaki ini Sumamah bin Usal, ya, memainkan peranan penting apabila kebanyakan penduduk negerinya murtad setelah kewafatan Nabi. Nanti bila berlaku murtadin, berlaku peristiwa riddah, ya, berlaku peperangan di antara Nabi, ya, di antara Abu Bakar, tentera Islam dengan golongan riddah, ya, golongan yang murtad ni, yang tidak mau membayar zakat, ya, dan mereka tidak lagi memberikan walak, ya, kepada negara umat Islam, negara Islam Madinah. Ya, sebahagian menyebut solat Jumaat hanya tinggal di Mekah Madinah saja, tempat-tempat lain kebanyakannya tak buat. Jadi Sumamah bin Usal dia mainkan peranan, ya, untuk mengajak, ya, jadi untuk mengajak apa kita panggil, ya, untuk mengajak orang-orang Islam di tempatnya untuk kembali pada agama, ya. Jadi beliau, ya, memainkan peranan untuk mengajak mereka kembali pada Islam, ya, setelah kewafatan Nabi, sebab kita tahu setelah kewafatan Nabi memang berlaku peristiwa riddah, ya, golongan murtadin, mereka yang, ya, menerima Musailamah Al-Kadzab sebagai nabi palsu, ya. Kemudian bukan Musailamah saja, ya, ada Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan ada beberapa nabi palsu yang lain, ya. Malah beliau melarang kaumnya daripada menjadi pengikut Musailamah. Jadi Sumamah bin Usal ni, ya, kita tahu daripada kalangan orang Yamamah, ya, dan Musailamah Al-Kadzab juga daripada sana, ya, dengan mengatakan berhati-hatilah daripada kegelapan yang tidak ada cahaya padanya. Sesungguhnya dia adalah kecelakaan yang diwajibkan oleh Allah kepada pengikutnya. Dengan itu ramai daripada kaumnya, yakni kaum Bani Harifah tadi, yang tetap sabat, ya, berada tegak teguh bersama-sama Sumamah bin Usal. Jadi besar, ya, dia punya peranan dia, semoga Allah meredainya. Ya, radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah redha pada dia. Kerana dia sahabat yang bertemu dengan Nabi dan kekal beriman sampai kesudah. Okey tuan-tuan, ya. Itu cerita Syariah Muhammad bin Maslamah, ya. Salah seorang daripada pegawai tugas-tugas khas, ya, yang Nabi amanahkan untuk melaksanakan tanggungjawab, sesuatu tanggungjawab seperti mana membunuh Ka'ab bin Ashraf tadi. Jadi Bani Lihyan adalah pembunuh, ya, Asim bin Sabit dan para sahabatnya. Ini kalau tuan-tuan ingat lagi, ya, peristiwa Ar-Raji', ya, peristiwa Ar-Raji', ya, peristiwa yang berlaku di mana, ya, para sahabat Nabi, ya, yang dijemput sebagai pendakwah telah dibunuh, tuan-tuan, ya. Jadi salah seorang daripada yang dibunuh itu adalah Asim bin Sabit, ya, dan para sahabatnya. Ada nota kaki di bawah, tuan-tuan boleh tengok peristiwa Ar-Raji' nanti, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa bersedih mengingatkan mereka dan mengharapkan dapat melakukan kisas terhadap musuhnya. Jadi nak tangkap pembunuh itu, ya, dan nak jalankan kisas bunuh balas. Pada bulan Rabi' al-Awal tahun tersebut, Rasulullah mengarahkan para sahabat supaya bersiap sedia tanpa memberitahu arah yang akan dituju. Ya, sebagai pemimpin tinggi tentera, Nabi tidak memberitahu. Ya, Nabi tak disclose lagi. Ya, nak pergi ke mana, arah mana, Nabi tak sebut lagi, tuan-tuan. Ya, jadi arah yang nak dituju disembunyikan dulu, cuma bersiap sedia aja. Ya, ini sebahagian, ya, daripada kebiasaan yang dilakukan dalam peperangan yang dilancarkan untuk memastikan musuh tidak mendapat maklumat. Sebab kadang-kadang terlepas cakap juga, tuan-tuan, ya. Ada di kalangan tentera Islam yang terlepas cakap,
ya, bahawasanya kita nak pergi ke tempat-tempat ni, ya, sedangkan mereka tak pergi ke situ, pergi ke tempat lain. Ini sebagai satu strategi saja, ya. Jadi apa ni, baginda melantik Ibnu Ummi Maktum, ya, Abdullah bin Ummi Maktum, seorang muazzin buta sebagai penggantinya di Mekah. Baginda mengetuai 200 orang apa ni, tentera apa ni, bertunggangan, ya, maknanya naik unta lah, yang disertai oleh 20 ekor kuda, ya. Jadi 200 orang tentera yang disertai oleh 20 ekor kuda. Jadi kuda biasanya digunakan bukan untuk travelling, ya. Tapi lebih kepada untuk menyerang musuh dalam medan tempur nanti. Tapi untuk long distance journey biasanya adalah unta. Seperti mana Nabi, ya, menunggang Al-Qaswa, unta betina, ya, yang sentiasa berada di depan, kerana dalam mana-mana rombongan, ya, unta jantan berada di belakang mengekori rapat unta betina yang duduk di depan. Sebab tu unta yang Nabi naik adalah unta betina Al-Qaswa, ya. Baginda SAW meneruskan perjalanan hingga sampai ke tempat para sahabat yang dihantar ke Ar-Raji' terbunuh. Di situ baginda mendoakan kebaikan untuk mereka. Apabila Bani Lihyan mendengar kemarahan tentera Islam, mereka melarikan diri ke bukit. Nabi SAW tinggal di negeri mereka selama 2 hari. Dalam tempoh tersebut, Syariah dihantar dan mereka tidak bertemu dengan sesiapa pun. Ya? Jadi Nabi ikut serta. Kemudian pada masa yang sama, ya, dalam masa 2 hari itu Nabi hantar Syariah pula. Ya, kumpulan yang lebih kecil, ya, untuk apa ni, mengesan, ya. Kemunculan baginda keluar dari situ, ya. Kemudian baginda keluar dari situ hinggalah sampai ke Osman. Ada nota kaki di situ. Tempat yang terletak berdekatan dengan Mekah, tapi kedudukannya kalau kita tengok dalam kitab Bulughul Maram, tidak sampai 70, dia tak sampai 80 kilometer. Mana lebih kurang 70, mungkin 75, 76 kilometer. Jadi ada apa kita panggil, ada teguran Nabi, ya, untuk tidak mengqasar solat. Hadis tu ada dalam kitab Bulughul Maram, ya, karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada perbincangan, ya, bahawasanya perjalanan setakat Mekah ke Usfan yang jauhnya tak sampai, ya, lebih kurang 75 atau 76 kilometer, belum boleh mengqasar solat. Ya, sebab tu para ulama fiqh, ya, antaranya dalam kitab Fiqh Manhaji, ya, yang dikarang oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugha, ya, ulama Syria, ya, ulama bermazhab Syafi'i, menjadi rujukan, ya, dalam fiqh Syafi'i, tuan-tuan, ya, selalu dijemput datang ke Malaysia oleh Kolej Universiti Islam Selangor, KUIS, ya, juga oleh bank rakyat, ya, seminar ataupun wacana yang dibuat tentang persoalan fiqh muamalat, ya, persoalan Islamic finance, ya, dan Islamic banking, ya, biasanya dijemput Profesor Dr. Musa Babura untuk menyampaikan pandangan dia, ya, ataupun perbincangan dibuat oleh beliau lah, ya. Ustaz pun alhamdulillah, ya, pernah hadir, ya, satu perbincangan yang dibuat khususnya, perbincangan tertutup lah, dengan oleh Bank Rakyat dengan Profesor Dr. Musa Babura, ya, rahimahullah. Beliau adalah guru kepada mufti wilayah yang juga, ya, merangkap bekas menteri agama kita, tuan-tuan, ya, Dr. Zulkifli Al-Bakri. Jadi Dr. Zul lah juga yang telah menterjemahkan kitab Fiqh Manhaji ni, karangan gurunya Dr. Mustafa Al-Bugha, ke dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh dapatkan buku ni di pasaran lah. Ya, tuan-tuan boleh beli secara loose. Dia ada, tak salahnya, 8 jilid, tuan-tuan, ya, 8 jilid. 8 atau 9, tuan-tuan boleh beli secara loose. Boleh beli yang pertama saja. Ya, boleh tengok persoalan berkaitan dengan taharah, berkaitan dengan persoalan solat musafir, solat-solat sunat dan sebagainya. Dan ada tertera di situ jarak minimum, ya, untuk mengqasar salat adalah 81 kilometer. Yang ni 2 marhalah, tuan-tuan. Mana satu marhalah 40.5 kilometer. Ada cerita tu detail. Jadi Osman tidak sampai 81 kilometer. Dia sekitar 76, mana tak boleh lagi. Ya, mana tidak terlalu jauh lah, ya. Jadi baginda meneruskan perjalanan sampai di Raji'. Kita tahu apa yang berlaku tadi. Ya, orang Bani Lihyan, ya, yang terlibat, ya. Bani Lihyan, tuan-tuan, ya, bukan Libyan tu, ya. Jadi tuan-tuan betulkan Lihyan, ya. Jadi Bani Lihyan. Di bawah tu betul, ya. Di atas tu Libyan, macam Libya pula, ya, Libyan, bukan, ya. Jadi Utsman, ya, keluar daripada situ hingga sampai ke Utsman. Di situ Rasulullah menghantar Abu Bakar bersama 10 orang tentera berkuda, supaya orang-orang Quraisy mengetahui kedatangan mereka. Dengan itu orang-orang Quraisy merasa takut. Selepas itu mereka bergerak ke Qura' Al-Ghanim, ya, Qura' Al-Ghanim, ya, nombor 2 di bawah, nama bukit sejauh, ya, 8 batu selatan Osman. Tapi 8 batu tu, ya, kalau terjemah mil tu, tuan-tuan, ya,
Jadi mil tu ya, dia bukan ya kita kata secara mudah ya 1 mile ya, sebab kalau mile maknanya batu kita tu 1,6 kilometer tuan-tuan ya. Jadi satu satu mile dulu tu lebih jauh sikit. Ya, dia sikit lebih jauh daripada apa? Daripada apa kita panggil ya, 1,6 kilometer, jauh sedikitlah ya. Mungkin sekitar lebih pada 2 kilometer lagi tuan-tuan ya. Bukan 1,6, bukan, lebih lagi. Mungkin 2,5 ya, lebih kurang 2,5 atau 2,6 kilometer 1 mile. Satu mile bukan ya, dalam bahasa Arab kita panggil mil ya, min ya lam. 1 mil dulu tuan-tuan, 1 mil ya, itu lebih kurang 2,5 kilometer lebih kurang ataupun lebih sikit ya. Jadi kita jangan anggap ya, kalau kita terjemahkan batu tak berapa kenalah tuan-tuan. Ya. Jadi sejauh 8 batu maknanya 8 batu yang kita faham, 8 kali 1,6 bukan. Ya, jadi 8 kali lebih sikit, 2,5 atau 2,6 macam tu ya, ataupun lebih sikit ya, di selatan Osman ya. Jadi dia lokasinya tu ya, lokasinya tu berada di selatan ya. Jadi orang-orang Quraisy ya, mereka dengar, mereka takut ya. Jadi selepas itu mereka bergerak ke Qura Al-Ghamim, kemudian pulang ke Madinah sambil berkata, pulang dalam keadaan bertaubat. Untuk Tuhan kami segala puji ya. Aku berlindung pada Allah daripada kesusahan dan keperitan musafir berjalan jauh ya, pulang dalam keadaan kecewa dan buruknya keadaan keluarga dan harta benda ya. Ini nak bagi tahu ya, ini apa kita panggil setelah pulang ya, dengan apa, dalam seolah-olah macam apa ni, apa kita panggil, dia punya misi itu tidak mencapai apa kita panggil matlamat asal lah ya. Tidaklah berlaku pertempuran ya, tak dapat harta rampasan perang macam itulah ya. Sedangkan kita tahu dalam peperangan ni kalau menang dia dapat harta rampasan perang ya, dapat menguasai apa ni tanah atau wilayah ya apa di musuh ya. Paling kurang pun mereka mendapat syahid kemenangan juga ya. Tapi kalau tidak ya, mungkin dalam keadaan kecewa dan buruknya keadaan keluarga dan harta benda, sebab dah lah terpisah dengan keluarga ya, nak pergi itu pun ya, berkorban apa ni, apa, duit ringgit juga ya untuk menyediakan perbekalan ya. Okey, peperangan di Rabah tuan-tuan ya. Jadi kalau nak sambung ni agak panjang sikit ni ya. Perbincangan ni kalau kita tengok di sebelah tu agak panjang tuan-tuan ya. Mungkin kita berhenti di sinilah. Ya, peperangan Al-Rabah tu kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Kalau ada soalan tuan-tuan, takat ni nampaknya tak ada ya. Tak ada soalan ya. Okey, kalau tak ada sekadar itulah ya. Ada soalan apa-apa tuan-tuan terakhir kalau boleh? Tuan-tuan boleh tandakan dulu ya. Kita selesai ya di PMP pada hari ni lah, 10 ya hari ni. Betul ya, 10 ya. 10 hari bulan Ogos ya, 10/8/2022. Selesai ya. Hari Rabu ya. InsyaAllah akan datang kita sambung peperangan Rabah ya. Rabah ada nota kaki di bawah, kebanyakan ahli sejarah dan kitab sirah menamakannya sebagai peperangan Ziqarat ya. Kawasan air sejauh sehari perjalanan dari Madinah menuju ke negeri Ghatafan ya. Kabilah Badui Ghatafan yang mereka bekerjasama dengan orang-orang munafik dan juga Yahudi Madinah ya untuk melawan Nabi ya. Jadi peperangan Ghatafan ya, peperangan Ziqarat ya, dengan satu tempat yang tidak berada jauh daripada Madinah lah. Ya, lebih kurang sehari perjalanan. Sehari perjalanan lebih kurang kita kata paling tinggi pun 80 kilometer. Kurang sikit 80 kilometer. Ya, itu jarak yang boleh dilalui ya, ditempuh oleh seekor apa kita panggil ya, kenderaan dalam bentuk unta lah. Ya, kalau unta dijadikan apa kita panggil kenderaannya, dia tak boleh pergi lebih daripada 80 kilometer. Sebab tu satu marhalah ya, satu marhalah 40,5, 22 marhalah lebih kurang 81 kilometer. Unta tak boleh pergi lebih daripada 2 marhalah pada satu hari ya. Sebab itulah ya jarak untuk mengqasar solat tuan-tuan. Jadi setiap 81 kilometer ada satu R&R ya. Kalau dulu kita panggil caravanserai ya. Caravanserai itu merujuk kepada tadilah ya, untuk apa kita panggil kafilah perniagaan, trade caravan. Dia singgah, dia boleh berehat, dia boleh ambil bekalan air, boleh makanan ya, boleh merehatkan kenderaan dan sebagainya. Kemudian nanti setelah beberapa hari mereka singgah di situ, mereka meneruskan perjalanan. Ya, itu biasanya macam tu. Ya. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada pihak
apa ni PMP ya yang menaja program kita. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang membantu menjayakan program kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.